Hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Kecil ini hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku,
perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu.
luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Ya, mudah-mudahan kita beroleh rahmat, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Pagi ini sahabat-sahabat sekalian, kita bertemu lagi, alhamdulillah, ya, dalam mihrab Ramadan, dalam raudhah min riyadil jannah. Semoga ini semua adalah petanda muslimin muslimat sekalian, ya, bahawa Allah sentiasa merahmati kita, memberikan kita peluang dan petunjuk, ya, untuk kembali kepada Allah dalam keadaan qalbun salim, dalam keadaan kita berjaya, ya, meraih qalbun salim, iaitu hati yang sejahtera. Kepada semua sahabat-sahabat, Puan Asiah Zainal, ya, Saudari Nur Atikah, apa khabar Puan Shelly Muhammad Razi, Puan Rabi'atul Baizura, Puan Masdina Abdul Karim, dan ramai lagi yang tak dapat disebut nama, Puan Nur Alina Lina, ya, kepada semua, alhamdulillah bertemu pada hari ini. Terima kasih kepada yang bantu share, ya, supaya insya-Allah perkongsian kita, bahkan juga maklumat tentang, ya, pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz, ya, insya-Allah mudah-mudahan sampai kepada ramai lagi yang di luar sana dan dapat bersama-sama, ya, dalam ladang amal. Mudah-mudahan ini menjadi antara jariah terbaik kepada kita semua. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian, Ustazah ingin memulakan pada pagi ini, ya, mengambil kira hari ini adalah hari Jumaat. Jadi ingin memulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan salawatun ala Nabiyil Mukhtar, ya, selawat dan doa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana pada hari Jumaat ini sangat dianjurkan untuk kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita bersama-sama, Ustazah akan membacakan doanya, sahabat-sahabat akan mengaminkan insya-Allah. Mudah-mudahan dengan ini, wasilah ini, tuan puan sekalian, ya, barakah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah meninggikan kedudukan kita insya-Allah. Ya, yang paling utama Allah mengampunkan dosa-dosa kita, ya, mengurniakan kepada kita sebaik-baik perkara, sebaik-baik jalan, ya, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم زكنا بالصلاة عليه Ya Allah, suci bersihkanlah kami ya Allah dengan selawat kami kepada Nabi SAW. Wahsyurna fi zumratihi wa awradna hawdah birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد المصطفى والرائد الذي لا يكذب أهله ومعلم الناس الخير ومعلم الناس الخير والداعي إلى الحق إلى الخير والرشد نبي الرحمة وإمام الأمة ورسول الهدى نبي بعده لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعاد عدوك الذي تحب أن تعاديه اللهم أبلغه منا السلام Allahumma ablighhu minna salam. Ya Allah, sampaikanlah kepada Nabi SAW daripada kami salam, Ya Allah. Kullama dhukira salam, wassalamu ala nabiyil habibir rahim, al-karim wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Semoga, Ya Allah, membantu kita semua, sahabat-sahabat sekalian, dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang paling terbaik sekali adalah kita menjadikan contoh ikutan, teladan, panduan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari ini bicara kita ialah tentang andai taubat itu, andai taubat kita benar. Iaitu kita akan mengupas sahabat-sahabat dalam masa yang ada ini, tentang persoalan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat ini bukan ustazah yang suruh. Ya, ini satu perkara yang kita kena faham. Taubat ni bukan ustazah yang suruh. Taubat ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Taubat ini adalah panggilan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat dalam Al-Quran sendiri, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, Subhanallah, terlalu banyak ayat-ayat yang Allah memanggil. Ya, marilah bertaubat, segeralah bertaubat, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ya, ada saja. Dan Allah mengatakan bahawa Allah itu maha menerima taubat. Ustazah mengambil sahabat-sahabat sekalian daripada surah At-Tahrim. Daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-8 untuk kita jadikan asas tazkirah kita pada pagi ini. Silakan sahabat melihat surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Tolonglah dengar ayat ini dengan mata hati kita. Dengarlah dengan hati yang paling lapang. Hati yang memang menginginkan rahmat dan keredaan Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu, ayyukaffir ankum sayyiatikum, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu, bahkan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahkan memasukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari itu, ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman, bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunkanlah kami. Sesungguhnya kamu maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Ya, Allah panggil kita untuk bertaubat kepada Allah. Ar-ruju'u ilallah, untuk kembali kepada Allah. Dan bila Allah panggil kita untuk kembali kepada Allah dengan nama taubat tadi, tuan-puan sekalian, Allah perintahkan kita kalau taubat, biar taubatan nasuh, iaitu taubat yang benar-benar, taubat yang menepati segala syarat-syaratnya, taubat yang benar-benar jujur dengan Allah Azza wa Jalla. Taubat yang benar-benar sehingga tidak ada apa yang kamu inginkan daripada taubat kamu itu kecuali keampunan daripada Allah, kecuali pandangan dan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Taubat yang benar-benar sehingga kamu tidak mempedulikan apa pun yang berlaku, apa pun pandangan dan keadaan ya antara kita dengan manusia, dengan makhluk. Biarlah makhluk nak kata apa. Taubat kita taubat yang benar, taubat kita taubat yang jujur. Ini adalah panggilan Allah, ajakan Allah. Sahabat-sahabat, apakah sampai kepada hari ke-18 Ramadan kita masih belum terpanggil untuk membenarkan taubat kita, untuk jujur dalam taubat kita, ya, untuk taubat kita dalam bentuk taubatan nasuha. Bahkan sahabat-sahabat, bila Allah panggil kita untuk taubat kepada Allah, Allah siap bagi tahu apa yang kamu akan dapat daripada taubat kamu. Tawaran-tawaran dan jaminan-jaminan ya daripada taubat yang Allah berikan kepada kamu, yang Allah kurniakan kepada kamu. Allah berikan kepada kamu keampunan-keampunan dosa. Allah angkat darjat kamu. Ya Allah kurniakan syurga kepada kamu. Allah mudahkan urusan kamu. Masya Allah, subhanallah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Ustazah tadi baca ayat tadi, ya, bila kita baca ayat surah At-Tahrim tadi ada sebut Allah terima taubat hambanya, Allah tawarkan, Allah jamin bagi dia masuk syurga yang di sana ada sungai-sungai yang mengalir. Semasa membaca tentang sungai yang mengalir itu, sahabat-sahabat sekalian, saya teringat satu kisah semalam Ustazah ada sebut dekat ceramah Ustazah di satu masjid, tentang seorang wanita yang berusia 85 ataupun 86 tahun yang bernama Ummu Muhammad. 85-86 ni tua sahabat-sahabat, tua. Ya, tak dapatlah Ustazah nak membayangkan umur Ustazah bila umur 85-86, insya-Allah lah. Ya, kalau panjang usia dalam ketaatan, insya-Allah. Jadi bila seorang hamba Allah yang bernama Ummu Muhammad ni tuan-puan, pada usia dia 86-85 tahun, dia ditanya oleh seseorang, ya, ditanya, hajah umur berapa? Hajah umur berapa? Lalu dia menjawab, umur saya 15 tahun. Orang yang bertanya dan orang yang mendengar pasti terkejut, ya, mungkin ingat berseloroh. Tengok pada kedutnya, ya, takkan tertipu kita tuan-puan dengan orang tua umur 85 tahun.
ya pasti kita akan nampak segala yang zahir daripada ciri-ciri ketuaan tu ya. Tapi bila dikata umur saya 15 tahun, jadi sahabat yang bertanya ni, ia rasa dia berseloroh, tapi bertanya, kenapa 15 tahun? Lalu dia mengatakan, ya kerana sebelum ini dia kata, okey kerana 15 tahun inilah bermulanya hidup dia dengan Al-Quran. Ya, taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia memberikan sepenuh hidupnya kepada Al-Quran, dia belajar Al-Quran, dia hafaz Al-Quran, bermula daripada usia 70 tahun, tuan-puan sekalian. Ya, dan subhanallah, daripada maknanya dia mengira daripada umur taubatan nasuhanya, daripada umurnya bersama-sama dengan Al-Quran, memberikan masa, hati, jiwa raga pada Al-Quran, maka dia kata umur saya sekarang 15 tahun. Adapun puluhan tahun sebelum saya mencecah usia 70 tahun, bagi saya itu bukan usia saya. Ya, bagi saya ibarat saya tak ada lagi sebelum itu. Semoga Allah mengampunkan dosa saya atas segala khilaf, kekeliruan, kesalahan. Lalu bagi saya, umur saya yang sebenar ialah 15 tahun. Dan di saat umur Muhammad, tuan-puan sekalian, ia nak menghafaz Al-Quran, menghabiskan hafazan Al-Quran 30 juzuk, datang rasa lemah semangat, datang rasa, ialah mungkin rasa tak terdaya tuan-puan sekalian. Tetapi Allah telah membantu beliau, di mana sahabat yang bersama-sama dengan beliau untuk menghafaz Quran, sama-sama tua, sama-sama dah lambat, ya, sama-sama nak menghafaz Quran. Sahabat itu telah meninggal dunia ketika dia baru menyempurnakan 7 juzuk hafazan Quran. Jadi meninggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, subhanallah tuan-puan sekalian, Allah mengurniakan mimpi yang indah kepada Ummu Muhammad. Di mana ketika mana dia rasa lemah semangat, Allah bagi dia satu mimpi yang indah, dia telah bertemu dengan sahabat dia yang telah meninggal dunia. Di mana pertemuan mereka, dia telah melihat sahabatnya yang telah meninggal dunia itu sedang bersenang lenang, sedang berseronok-seronok, mandi di 7 buah sungai dalam syurga. Dia baru hafaz 7 juzuk tuan-puan. Ya, dan dia telah bersenang lenang, mandi, menikmati 7 sungai dalam syurga yang sangat indah. Bila dia bangun daripada tidur dia, sahabat-sahabat sekalian, ya, dia menangis puas-puas dan alhamdulillah naik semangat dia. Sahabat aku, tengok Allah tunjukkan, ya, mudah-mudahan itu adalah mimpi yang benar. Allah tunjukkan 7 juzuk dia berjaya hafaz masa hidup dia, dan kemudian dia meninggal dalam keadaan dia sedang belajar, sedang mengusahakan hafazan Quran, dan Masya Allah, subhanallah, bersenang lenang, boleh mandi di 7 sungai dalam syurga yang begitu indah dan begitu hebat. Subhanallah. Ya, teringat pasal tadi kita baca dalam surah At-Tahrim tentang sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, keadaan kita sebelum taubat tuan-puan adalah keadaan yang busuk dan hanyir. Ya, busuk sangat, hanyir, kotor, hitam, gelap. Ini keadaan kita sebelum kita taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bila kita menangguh-nangguhkan taubat kita, muslimin muslimat, tuan-puan, adik-adik, anak-anak sekalian, ya mungkin kita ada sikap tangguh taubat. Tak apalah, tunggu 10 malam akhirlah. Ya tak apalah, tunggulah, nantilah, tunggulah. Ataupun kita merasakan, bukan kita kot, ayat tadi panggil, ya ayyuhallazina amanu. Allah bukan panggil orang berdosa tuan-puan, Allah panggil orang beriman. Orang beriman dah. Bukan panggil wahai kaki maksiat. Ya, wahai ahli maksiat. Tak, Allah panggil wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Bahkan saat kamu beriman pada Allah, dah ada iman, dah yakin dengan Allah. Tapi apa yang Allah perintahkan? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tetap kamu kena bertaubat kepada Allah, taubat nasuha. Jangan pula kita rasa, ustazah saya baik daripada Ramadan pertama lagi. Daripada Ramadan pertama saya ibadat, taat. Ini bukan ayat untuk saya ni, untuk orang lain. Tak tuan-puan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kenapa sahabat-sahabat? Sebab gambaran kita tuan-puan sekarang, kita ni hanya busuk, kotor, gelap. Dan bila kita menangguh-nangguhkan taubat itu, muslimin muslimat sekalian, apa yang berlaku?
Antara yang teruk sekali bila seseorang itu menangguhkan taubat ialah kita tidak pernah cukup masa. Kita tak pernah cukup masa, tuan-puan. Allah timpakan satu musibah kepada kita, apa dia? Kita tak pernah cukup masa untuk buat baik. Tak pernah cukup masa. Ada saja alasan, dan alasan kita tentang masa, tuan-puan. Kenapa tak boleh dengar ceramah? Tak ada masa. Kenapa tak boleh pergi masjid? Tak sempat masa. Kenapa tak boleh santuni anak yatim? Entahlah, busy sangat. Nampak tak, tuan-puan? Habis barakah masa kita ditarik oleh Allah. Habis. Kenapa? Kamu tak jumpa masa untuk taubat kepada Allah. Kamu tak jumpa masa dan kesempatan untuk istighfar kepada Allah. Allah tarik berkat masa. Tuan-puan, kita terasak-rasak dengan masa. Sedangkan subhanallah, Masya Allah, di sana Allah berikan kesempatan kepada hamba-hamba yang Allah cintai dengan masa yang sama. 24 jam dapat buat macam-macam kebaikan. Ya, dengan masa 24 jam dapat tenaga untuk melakukan macam-macam kebaikan. Allah bantu, Allah tolong. Tapi bila seseorang menangguhkan taubatnya, seolah-olah mengatakan kepada Allah, aku ada alasan. Apa dia? Tak sempat. Aku ada alasan. Apa dia? Busy sangat. Aku ada alasan. Apa dia? Banyak kerja. Ya, kamu tidak akan bertemu dengan masa yang cukup untuk melakukan kebaikan. Seumur hayat, alasan kamu, kekangan kamu adalah masa. Seumur hayat. Perasan tak, sahabat-sahabat? Ya, tak bertemu. Busynya, masa untuk bisnes diperlukan. Ya, banyak sangat ni nak kena masa untuk bisnes ni. Ya, masa untuk kerja ni, masa untuk macam-macam untuk. Sampai Ramadan pun tidak bertemu masa untuk taubatan nasuha. Allah habis tarik, tuan-puan, barakah masa. Tak pernah sempat, tak pernah cukup. Kita punya keluhan dekat lidah kita, tuan-puan, apa dia? Tentang masa je. Macam mana? Tak sempat lah ni, tak sempat lah. Orang lain yang telah, Masya Allah, subhanallah, ya, meraihkan perintah Allah, yang datang kepada Allah, Allah pencipta masa, Allah pencipta kita, ya, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala-galanya, Allah berikan barakah kepada masanya. Kenapa? Sebab insya-Allah antara wasilahnya ialah kerana kita sentiasa ada masa untuk taubatan nasuha. Kita sentiasa ada masa untuk istighfar kepada Allah. Insya-Allah, tuan-puan, sentiasa ada masa. Jangan selalu jadikan masa sebagai alasan. Cantik dah Allah bagi 24 jam tu, cantik sangat. Ya, ada elemen-elemen lain yang harus kita lihat. Dia bukan soal mengelolakan masa hanya dengan kebijaksanaan. Ia bukan soal mengelolakan masa hanya dengan teknik tu, teknik ni. Ya tak. Tapi ada elemen lain, tuan-puan sekalian. Apa dia? Kamu jangan tangguh taubat nasuha. Kamu jangan tangguh istighfar kepada Allah. Nanti Allah tarik barakah masa kamu sehingga kamu bertemu dengan keadaan tidak pernah cukup. Masa kamu tidak pernah cukup. Kamu selalu jadi huru-hara, tidak pernah sempat untuk menambah ketaatan, untuk menambah kebaikan di jalan Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, perkara kedua, ya, dalam ulasan taubat yang benar. Apabila kita menyebut tentang taubatan nasuha, ustazah percaya muslimin muslimat ingat sangat dah apa syarat-syarat dia. Penyesalan, keazaman, ya, penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan, keazaman untuk tidak melakukan semula, tidak mengulang semula, keazaman untuk melipat kali gandakan kebaikan supaya boleh cover balik segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Itu memang kita ketahui sebagai syarat-syarat taubat. Dan apabila dosa kita itu berkait dengan manusia, maka segerakan untuk mengembalikan kembali hak itu kepada manusia tadi. Ataupun segerakan untuk menyelesaikan urusan tadi dengan manusia. Sama ada dengan jalan memohon keredaannya, dengan jalan memohon kemaafannya, dengan jalan berterus terang dengannya dan sanggup menerima apapun hukuman daripadanya. Ya, itu adalah jalan taubat, syarat taubat. Namun di sana, sahabat-sahabat sekalian, ada perkara lain yang ustazah harap kita tidak terlepas pandang. Bila kita katakan bahawa antara syarat taubat adalah penyesalan dan keazaman, tuan-puan sekalian,
Dua perkara ini muslimin muslimat susah untuk berada pada tempatnya dengan sewajar-wajarnya jika tidak ada satu perkara yang akan ustazah sebutkan ini. Kita susah nak berada dalam keadaan benar-benar menyesal, benar-benar menyesal. Kadang-kadang kita rasa, alah biasalah, biasalah, semua orang pun macam tu. Itu jawapan mudah kita. Biasalah, semua orang pun macam tu. Ya, tak ada apalah, masa silam tu biar aja, tak ada apa pun. Sedangkan kita nak mewujudkan penyesalan tadi. Ya, penyesalan ni bukan benda yang negatif ya tuan-puan sekalian. Penyesalan ini jadi macam enjin. Ya, penyesalan ni memberikan tenaga kepada kita untuk apa? Ya, buat yang lebih baik, buat yang lebih baik. Bila kita tak menyesal, dia tidak memberikan tambahan nilai tenaga, perjuangan, kesungguhan untuk buat yang lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, poin yang ustazah nak maksudkan ialah kemampuan kita untuk muhasabah diri. Jadi sebelum kita masuk kepada taubat yang benar dengan penyesalannya, dengan keazamannya, satu perkara yang Allah bantu kepada orang yang Allah kurniakan taubatan nasuha ialah dia mendapat kehalusan muhasabah dalam hidup dia. Muhasabah ni daripada perkataan hisab. Hisab ni maknanya nak hitung. Tuan-puan, kita jangan bila menghitung-hitung kasar. Bisnes bila buat hanya hitung kasar. Rupanya di celah-celah hitungan tu yang halusnya apa dia? Banyak kerugian. Tapi sebab kita hanya hitung kasar, tak nak hitung halus-halus, kita tak perasan di sana sini kelemahan, kerugian yang telah berlaku. Sebab tu bila sebut hisab, ya nak postmortem, nak tengok balik, nak nilai balik, nak kira balik, dia kena halus sangat. Dia kena halus. Tengok macam mana syarikat buat postmortem tuan-puan sekalian, kadang-kadang ambil masa sampai seminggu. Tak buat kerja lain, ya postmortem. Subhanallah tuan-puan, tidak sedikit orang yang ketika mana nak menghisap ekonomi ataupun keuangan syarikat, kemudian mengambil syarikat audit yang lain untuk bantu. Tak buat sendiri tuan-puan. Ambil syarikat audit, tolong audit. Tolong tengok. Audit-audit ni tuan-puan sekalian, ini nak muhasabah lah ni. Ini nak menghitung lah ni. Kat mana silap salahnya dia punya apa? Dia punya account tersebut. Tak boleh buat sendiri tuan-puan sekalian untuk melihat kejujuran akaun itu, untuk melihat kejayaan muhasabah itu, bahkan terpaksa ambil orang lain tolong audit. Subhanallah tuan-puan sekalian, mari kita dekatkan segala ibrah dalam kehidupan dengan nilai yang kita sebutkan ini. Bila kita kata tentang muhasabah, muhasabah itu mesti berlaku dalam keadaan yang begitu halus sekali. Halus. Bahkan saat kita muhasabah diri kita tuan-puan sekalian, kita bukan melihat soal kecil besar dosa semata-mata, tapi kita melihat soal kita melakukan dosa kepada Allah yang maha besar. Jangan hitung soal, alah dosa kecil je, tapi berulang. Alah dosa kecil je, tapi istiqamah kita dengan dosa kecil. Konsisten sungguh kita dengan dosa kecil. Dan ingat, dosa-dosa ni, ini urusan kita dengan siapa? Dosa-dosa ni ibarat kita persembahkan dosa kepada siapa? Kita lempar dosa pada siapa tuan-puan? Dosa ni tak kata letak dalam dulang persembahan macam tu. Ini lempar. Sekecil mana pun kita katakan dosa tu, tapi kita seolah-olah memberikan dosa tersebut kepada siapa? Allah yang maha besar. Allah yang setiap saat mengurniakan kita nikmat. Allah yang setiap saat memandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan keampunan. Allah yang maha baik menyantuni kita. Allah yang maha mencukupkan rezeki kita. Allah yang maha memberi hidayah kepada kita. Kita balas segala kebaikan-kebaikan daripada Allah dengan lemparan dosa-dosa kita kepada Allah. Jadi bila kita muhasabah tuan-puan sekalian, aduh, halusnya, peritnya, sampai bila aku nak melemparkan perkara-perkara tersebut yang tidak baik, yang buruk kepada Allah yang maha baik. Ia bukan soal kecil besarnya dosa. Pada satu tahap tuan-puan kita akan berfikir demikian. Tapi kita melakukan dosa pada Allah yang maha baik. Pada Allah Al-Barur Rahim, yang maha dermawan, yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Pada Allah yang sentiasa memberikan tawaran kepada hamba-hambanya untuk kembali kepadanya, kepada Allah yang memanggil hamba-hambanya tak kira apa pun keadaan hambanya.
Sepotong hadis Nabi SAW, tuan-puan, dan ia adalah hadis qudsi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau selama mana, innaka ma da'autani, selama mana engkau memohon kepada aku, selama mana engkau menyeru pada aku, wa rajautani, dan selama mana engkau mengharapkan kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka selama itulah aku akan ampunkan dosa-dosa engkau. Dan aku tidak pernah peduli ketika mana engkau datang mengharap kepada aku, ketika mana engkau datang menyeru kepada aku tidak pernah peduli bagaimana keadaan engkau. Pendosakah engkau? Taatkah engkau? Baikkah engkau? Solehkah engkau? Ataupun engkau adalah asi, adalah pelaku maksiat. Selama mana engkau datang padaku, menyeru padaku, berharap padaku, ghafartu laka, aku akan ampunkan engkau. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai, seandainya dosamu mencapai langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau memohon keampunan pada aku, la ghafartu laka, maka aku akan mengampunimu. Masya Allah, subhanallah. Ya, inilah Allah At-Tawwab, Allah Al-Ghafur. Bayang tuan-puan sekalian, ya Allah ya Tuhan datang dengan dosa ananas sama, seluas setinggi langit. Tak nampak orang tuan-puan, tak nampak. Nur Hafizah kat mana? Ada tu, kat mana? Dalam dosa-dosa yang banyak. Tu dalam gumpalan awan hitam yang gelap. Apa dia tu gumpalan awan hitam yang gelap? Dosa dia lah. Sampai tak nampak cahaya wajah dia. Sampai tak nampak kelibat diri dia. Tapi tahu dalam tu ada Tuan punya dosa tu. Siapa dia? Nur Hafizah. Tuan-puan, sampai tahap tu Allah nak panggil hambanya untuk taubat nasuha. Bukan nak bagi tahu kamu datang dengan ketaatan kamu datang dengan ibadah kamu. Tak, kalla. Bukan tuan-puan. Kamu datang dengan dosa, ananas sama. Setinggi langit dosa yang kamu bawa datang. Ya Rab, hiduplah mudah-mudahan wahai hati yang sedang mendengar dan sedang berkata-kata. Takkan kita tak terliur tuan-puan, takkan kita tak teruja tuan-puan. Pada akhir-akhir Ramadan ini untuk datang sebagai seorang at-taibuna ilallah, sebagai seorang yang nak bertaubat kepada Allah. Tak payah fikir gelaran-gelaran lain akhir-akhir Ramadan ni. Biarlah kita termasuk dalam golongan at-taib, orang yang datang bertaubat kepada Allah. Ini tawaran. Pasti tuan-puan dosa kita terlampau banyak. Subhanallah. Allah kata, kamu datang minta ampun pada aku, ghafartu lak wala ubali. Aku ampun kamu, aku tak kisah pun kamu datang macam mana. Ini adalah satu hakikat yang tidak berlaku dengan manusia tuan-puan sekalian. Kita datang pada orang tengok kita atas bawah daripada hujung rambut sampai hujung kaki, pandang serong. Kadang-kadang sebahagiannya begitu. Ya, kalau orang tu bergelumang dosa, tengoklah macam-macam tuan-puan sekalian. Macam mana kalau dia, ya, kita akan persoalkan dengan dosa-dosa yang banyak. Tapi Allah sebut, wala ubali, aku tak kisah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mari kita jadi ahlu taubah. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Dan antara tanda-tanda Allah terima taubat kita, ya tuan-puan sekalian, tadi Ustaz kata tentang muhasabah, kita akan jadi halus sangat muhasabah kita. Kita rasa berat sangat dosa kita, ya. Dan kemudian bahkan kita sangat meraihkan apa saja komentar orang kepada kita, nasihat orang kepada kita, sebab orang-orang itu adalah syarikat audit yang tolong bantu kita. Jangan kita ketepikan teguran suami kita, pandangan isteri kita, teguran dan nasihat anak-anak kita, bahkan teguran dan pandangan musuh-musuh kita, kadang-kadang adalah audit terbaik untuk kita demi untuk muhasabah dengan cara yang sangat halus. Kenapa? Bila kita muhasabah itu berat hentamannya kepada diri kita, macam kita takut bila syarikat audit datang tuan-puan, ya, begitu sekali halusnya muhasabah, itu akan memberikan pengaruh yang besar kepada kualiti taubat kita. Sebab kita nak taubatan nasuha tuan-puan sekalian.
Ya, bila demikian sakitnya kita, ya Allah, aku terlalai, ya Allah, aku tersilap, ya Allah. Bahkan kadang-kadang dalam muhasabah, dalam doa ya tuan-puan, antara doa ataupun munajat yang ustazah bila sebut tu, rasa dekat sangat dengan hati. Ya, sebab kadang-kadang kita tak keruan tuan-puan, bila kita nak minta doa, minta ampun dengan Allah, bila kita taubat dengan Allah, kita rasa macam tak tahu ayat apa ya Allah aku nak pakai, tak tahu ayat apa. Ya, tak tahu. Paling susah dalam taubat mencari kejujuran. Paling susah. Itu ustazah rasakan sendiri. Betulkah aku jujur ni ya Allah? Betulkah aku ni betul-betul nak taubat? Ke aku sahaja nak berbasa-basi je? Ya, ke aku sahaja je nak isi-isi masa lapang je? Ya, ke aku sahaja je? Tapi sebenarnya taubat aku itu tidak pernah melepasi syafatain. Tak pernah lepas pada dua bibir ni. Tak pernah masuk pun kat dalam. Tak pernah jujur pun. Subhanallah tuan-puan sekalian, kadang-kadang bingung ya Allah nak taubat macam mana ya Allah, nak minta ampun macam mana, nak munajat macam mana. Ya, tapi bila Ustaz sebut macam ni ya tuan-puan, dan dia bagi satu kesan pada hati dalam munajat. Ya Allah, ya Tuhan, wahai yang Maha Pengasih, wahai yang menerima taubat, pandanglah aku ya Allah. Biasa dalam munajat untuk minta taubat ni, memang kena cakap bodoh-bodoh je tuan-puan. Tak payah cakap cerdik-cerdik sangat. Ya, tak payah cakap bersusun-susun ayat. Ustazah kalau susun sangat ayat dalam taubat, dalam munajat pada Allah, dia kadang-kadang rasa macam, aku ni betul jujur ke taubat? Tapi cakap je lah, cakap bodoh-bodoh je. Cakap sebagai hamba Allah yang sangat lemah ya. Ustazah akan cakap macam ni contoh. Wahai Allah, pandanglah aku ya Allah, pandang aku. Lalu apa yang engkau dapati ya Allah? Apa yang engkau dapati ya Allah? Yang engkau dapati ialah betapa hitamnya hati hamba-Mu ini. Busukkan hati hamba-Mu ini. Hanyarkan ya Allah hati hamba-Mu ini. Sebut je, sebut. Ngadu dengan Allah, ngadu. Ya Allah, sebab itulah hidup aku sempit. Sebab itulah hidup aku tak tenang. Merayu dengan Allah. Dan kemudian kita kata apa? Wahai Allah, aku tidak melakukan dosa-dosa tersebut seingatku kerana kesombongan kepada kamu. Ya Allah, seingat aku, ya Allah, aku tak buat dosa-dosa itu sebab sombong. Ya, aku tak buat dosa-dosa itu sebab nak lawan kamu, ya Allah. Seingat aku demikianlah, ya Allah. Aku tak ada niat nak nyombong dengan kamu. Aku tahu siapa diri aku. Dan aku tahu betapa mulianya, betapa sempurnanya kamu. Aku tak buat kerana menyombong, kerana melawan kamu. Tapi ya Allah, dosa-dosa itu berlaku kerana aku lemah. Aku adalah hamba-Mu yang lemah. Aku telah tertawan dengan bisikan-bisikan iblis. Aku telah tergoda dengan nafsu yang sangat kuat mencengkam dalam jiwaku. Adukan kelemahan kita pada Allah. Lepas kita puas, adukan. Aku buat begitu ya Allah, aku buat begini. Sebut kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan kita. Ya Allah, akulah orang yang bila berjanji aku mungkir. Aku banyak dah ya Allah khianat dengan amanah-amanah yang kau beri padaku. Sebut satu persatu. Amanah sebagai ibu aku khianat ya Allah, aku tak buat sungguh-sungguh. Amanah sebagai suami. Sebut. Ya, sebut. Dan hujungnya tuan-puan sekalian apa dia? Wahai Allah, aku penat dah sebut dosa-dosa aku ni. Aku penat dah sebut segala kesalahan-kesalahan aku. Dan ketika aku mencari tempat untuk berlari, aku tidak bertemu dengan pelarian yang lain kecuali tersembam di hadapan-Mu, kecuali tersungkur di hadapan-Mu. Ha huna ya Allah, inilah dia hamba-Mu Nur Hafizah Musa datang buat sekalian kalinya ya Allah untuk memperbaharui taubatnya. Mudah-mudahan Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Berikanlah kepadanya ya Allah taubat nasuha, taubat nasuha, taubat nasuha. Sampai puas. Sampai kita bertemu dengan titik jujur dalam taubat kita tuan-puan sekalian. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, di antara tanda taubat kita diterima oleh Allah ialah batin kita lebih baik daripada zahir kita. Antara tanda taubat kita diterima oleh Allah, keadaan batin kita lebih baik daripada zahir kita. Zahir tu dah baik dah. Tapi insya-Allah tuan-puan Allah bantu mudahkan batin lebih baik daripada zahir.
Jadi ada banyak amalan-amalan yang tersembunyi, amalan-amalan hati. Masya Allah, subhanallah. Sifat-sifat dalaman yang begitu hebat sekali kualitinya. Takut kepada Allah, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Ya, nampak pada zahir. Tapi keadaannya ialah yang batin lebih baik, lebih indah daripada yang zahir. Walaupun zahir itu dah cantik dah. Tapi yang dalam jauh lebih indah, jauh lebih cantik. Itu di antara tanda Allah menerima taubat kita, muslimin muslimat. Yang kedua, tanda Allah terima taubat. Allah melorongkan kita dalam urusan rezeki hanya bertemu dengan rezeki yang halal. Bertemu saja dengan rezeki syubhah dan rezeki yang haram, kita terhalang. Ini tanda Allah bantu kita. Allah terima taubat kita. Ini satu perkara yang besar. Ya, sebab apa? Sebab taubat itu ada kaitan dengan cerminan. Bagaimana kita sekarang bergelumang dalam rezeki yang apa ni? Kita bergelumang dengan rezeki apa? Rezeki main persen je ke? 10%, 15%, 20%. Ya, tak tahu duit sumber mana, rasuah, salah guna kuasa. Kalau Allah terima taubat kita, kita diberikan laluan untuk apa? Tinggalkan. Ya, jauhkan daripada rezeki-rezeki yang demikian. Allah datangkan satu rasa dalam jiwa kita. Apa dia? Berat sangat, berat. Sentiasa diasak. Kamu tengok sikit bab rezeki kamu. Min aina tu'khad. Macam mana, daripada mana kamu dapat? Ke mana kamu belanjakan? Bab rezeki ni tuan-puan, bab harta benda ni ada dua arah Allah akan tanya akhirat besok. Kalau ibadah lain tak, tanya gitu je. Tapi bila tentang harta, tuan-puan sekalian, daripada mana kamu ambil, macam mana cara kamu dapat, bagaimana kamu melaburkan, bagaimana kamu membelanjakan, dua-dua. Bila seseorang itu diberikan tanda penerimaan taubat tadi, antara lain disebut oleh ulama, dua-dua perkara ini Allah letakkan dia pada ruang lingkup yang halal. Halalan tayyibah, yang baik-baik. Allahu Akbar, tuan-puan. Sebab tu kita kena cek selalu. Sekarang adalah waktunya kita banyak kena menyendiri, tuan-puan. Menyendiri, renung diri kita. Ya, perjalanan hidup kita. Kita yakinkan bahawa kita akan mati. Kita yakinkan bahawa di sana ada kehidupan selepas mati, ada alam barzakh dan sebagainya. So kita kena bertindak atas keyakinan tersebut. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Yang ketiga daripada tanda penerimaan taubat ialah tahawwalu halawatal ma'siyah ilal mararah. Bertukar kemanisan buat maksiat kepada kepahitan. Pahit sangat. Bahkan mengenangkan maksiat-maksiat yang lepas juga pahit. Masya Allah, sangat pahit mengingatkan maksiat yang lepas. Andai kata terbuat lagi maksiat tu, dia tak rasa manis dah, rasa pahit, kelat. Ya, dosa riak, dosa sum'ah, pahit tuan-puan, pahit. Hati kita akan berkata, kamu nak apa sebenarnya? Kamu nak pandangan Allah kan? Kamu nak keredaan Allah kan? Ya, cukup. Daripada melakukan dosa-dosa maksiat tadi, jiwa, maksiat hati. Hanya mengharap nama, ya, hanya macam-macam lah, ya, mengharapkan dunia lah tuan-puan sekalian. Kena halus sangat. Ya, kadang-kadang tuan-puan, ulama sampai berhenti sekejap buat satu benda yang dirasakan dia tak dapat nak rawat hati. Kerana apa? Kerana terlalu kuat keinginan terhadap dunia tu. Berhenti sekejap lah buat benda tu. Kenapa? Dah cuba rawat dah tapi tak boleh juga, berhenti sekejap. Tengok macam mana ketika mana keinginan dunia tadi terhenti sekejap, tersekat sekejap. Tengok macam mana, menggelepar tak hati, menggelepar tak? Sebab tu kita ada banyak perkataan-perkataan macam uzlah, macam khalwah. Ini bukan uzlah dalam bentuk pergi masuk gua lagi tuan-puan. Tapi uzlah dalam bentuk cuba pause sekejap. Kita mungkin buat sesuatu dan kita dapat habuan dunia daripada benda tu. Ya, kita cuba rawat, cuba mujahadah. Tapi nampak gaya hati ni terlalu kental. Nafsu ni terlalu kental. Ya, untuk ubah tahawul tadi, ubah. Jadi, okey, kita tinggal sekejap, cuba tak nak buat. Bila tak buat benda tu, nampak kesan dia. Habuan dunia kita berkurangan. Tengok macam mana jiwa kita menggelepar. Jadi itu keadaannya tuan-puan sekalian. Tanda Allah terima taubat, halawatul maksiyah bertukar kepada al-mararah. Ya, manis tadi bertukar kepada pahit. Yang keempat, muslimin muslimat sekalian,
Allah berikan berat terhadap ketaatan menjadi ringan. Ini perubahan-perubahan yang berlaku. Dulu berat sangat nak buat taat, sekarang ringan sangat. Dia terbalik, buat maksiat jadi berat. Yang seterusnya, bertambahnya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita kata nak memulakan sebuah kehidupan baru, perjalanan yang baru, tidak ada insan terbaik yang menunjukkan kepada kita tata cara, panduan, qudwah, contoh yang terbaik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti menjadi sebahagian daripada perjalanan ini. Hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti menjadi kekuatan kepada perjalanan ini. Bahkan di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, mencintaiku, maka ikutlah, yakni ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ustazah ada nak kongsikan satu kisah tentang seseorang. Tapi dengan kekangan masa hari ini, meraihkan kita boleh, masing-masing pun insya-Allah akan terus bekerja bagi yang bekerja. Jadi insya-Allah kisah tersebut ustazah akan kongsikan pada pagi esok insya-Allah. Jazakumullah khairan kathira. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang bersama-sama dalam mihrab Ramadan. Semoga kita sentiasa bersemangat, diberikan ilham, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi yang lebih baik daripada semalam. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini hari Jumaat yang penuh barakah. Mari kita menambahkan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga mari kita sama-sama menunaikan, mengeluarkan daripada harta yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita simpan di sisi Allah dalam bentuk infak dan sedekah. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian, Allah memberkati seluruh perjalanan hidup kita, memberkati apa saja yang Allah kurniakan kepada kita. Allah segala-galanya. Minta apa pun Allah lah segala-galanya. Ia akan memberi, ia akan mengurnia, ia akan menghalang kemudaratan. Allah segala-galanya. Simpanlah sesuatu di sisi Allah sebagai tanda kita benar-benar inginkan barakah daripada Allah, inginkan pertolongan daripada Allah, keampunan daripada Allah. Dan Allah lah yang menguruskan segala-galanya. Bahkan saat kita menginfakkan sesuatu daripada harta kita, tuan-puan, sebenarnya sebelum sampai ke tangan penerima, ia sampai pada Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Sebab itu betulkan niat kita hanya mengharap ganjaran dan pandangan daripada Allah, tuan-puan sekalian, bukannya apa-apa daripada manusia, pandangan manusia dan sebagainya. Maka mari pada hari ini insya-Allah, bismillah, kita mengeluarkan infak Jumaat kita kerana Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa, kita mengikuti perkembangan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ustazah suka untuk menukilkan kata-kata daripada almarhum Tan Sri Muhammad Ali Hashim. Kata beliau, kefahaman wakaf untuk mati perlu diubah kepada wakaf untuk hidup. Ya benar tuan-puan sekalian, wakaf tuan-tuan dan puan-puan kepada pembangunan fasa kedua Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz bukan semata-mata wakaf untuk mati, bahkan wakaf untuk hidup. Masya Allah, wakaf kita tuan-puan sekalian akan menghidupkan insya-Allah generasi Al-Quran, generasi yang faham Al-Quran, generasi yang beramal dan berakhlak dengan Al-Quran. Masya Allah, wakaf kita akan menghidupkan masa depan untuk agama Allah ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita melihat bagaimana hebatnya isteri Sultan Imaduddin Zinki, iaitu Zamrud Khatun, yang telah membangunkan Madrasah Al-Khatuniyah Al-Baraniyah pada tahun 526 Hijrah sebagai jihad ilmu yang telah dilakukan. Begitu juga isteri Sultan Nuruddin Zinki telah membangunkan Madrasah Al-Khatuniyah Al-Jawaniyah pada tahun 628 Hijrah. Mereka rata-ratanya tuan-puan sekalian merupakan contoh wanita-wanita muslimah salihah yang mencintai ilmu dan ulama. Begitu juga Rabi'ah Khatun, Khadijah Khatun daripada keluarga Ayyubiyah. Demikian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana hebatnya Fatimah binti Muhammad Al-Fahri yang berasal daripada Andalusia, yang memainkan peranan yang besar dalam mengembangkan Masjid Al-Qarawiyyin di Fez dan sekarang muncul sebagai Universiti Qarawiyun di Morocco, iaitu universiti pertama dalam dunia Islam. Masya Allah tuan-puan sekalian, mereka adalah muslimah yang bersama-sama dalam jihad ilmu. Tuan-puan lihatlah bangunan fasa kedua kompleks Madinatul Huffaz ini tuan-puan sekalian, yang merupakan ladang amal kita semua, yang merupakan tempat untuk kita menyatakan bahawa kita nak terlibat dengan jihad ilmu, dengan jihad pendidikan tuan-puan sekalian. Marilah bersama-sama dengan kami untuk membangunkan fasa kedua pembangunan Madinatul Huffaz ini tuan-puan sekalian, yang Ustazah sangat berharap, kami semua sangat berharap agar Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz kompleks fasa yang kedua ini dapat disiapkan menjelang akhir tahun 2021 ini insya-Allah, supaya nanti insya-Allah pelajar-pelajar baru boleh mendaftar untuk memasuki tingkatan 1 tahun 2022. Kami tuan-puan sekalian menghadapi kekangan tempat di mana fasa yang pertama sudah maksimal tuan-puan. Seramai 180 orang belajar di sana lengkap dengan asrama. Alhamdulillah, kita telah pun melahirkan ratusan pelajar-pelajar tuan-puan sekalian sepanjang 5 tahun kita beroperasi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, pada pertengahan Ramadan ini, tuan-puan dapat melihat dengan mata hati kita semua bahawa Madinatul Huffaz fasa yang kedua adalah merupakan ladang amal kita bersama, ladang jariah kita bersama. Mari tuan-puan, sedikit lagi untuk siap madrasah ini. Sikit lagi nak siap. Tuan-puan, fasa yang kedua ini, tuan-puan boleh lihat progresnya. Tidak ada apa yang kami rahsiakan. Bahkan datanglah, lewatilah, melintaslah di hadapan tapak pembangunan ini. Di Lembah Melewar, Gombak, tuan-puan sekalian, Kuala Lumpur. Lihat sendiri tuan-puan progresnya daripada hari ke hari. Masya Allah, Alhamdulillah. Ia sangat memberangsangkan, sangat memuaskan. Namun kami takut dan bimbang tuan-puan, sekiranya isu kos menyebabkan ia tergendala, maka marilah bersama-sama
bersama-sama dengan kami tuan-puan sekalian. Kita mungkin tidak dapat secara individu untuk melahirkan, mengasaskan sebuah institusi, tapi sekarang kita melahirkan, membangunkannya secara bersama-sama. Institusi pendidikan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz, di mana tuan-puan di sini penekanan kami adalah Madrasah Tahfiz Khadimul Ummah. Ia siap untuk melahirkan insya-Allah anak-anak generasi yang akan berkhidmat kepada ummah. Generasi Al-Quran, generasi Qurani, generasi Rabbani, yang insya-Allah mudah-mudahan dengan sokongan daripada doa tuan-tuan dan puan-puan semua, anak-anak ini terbina dan terbentuk menjadi hamba Allah yang dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ustazah mewakili warga Tahfiz Madinatul Huffaz pada pertengahan Ramadan tahun 1442 Hijrah ini mengucapkan jutaan terima kasih atas keprihatinan, kasih sayang ia yang telah memberikan sumbangan kepada kami. Sesungguhnya Nabi SAW adalah insan yang sangat dermawan, dan pada bulan Ramadan tuan-puan sekalian, Nabi lebih-lebih lagi amat dermawan seperti mana angin yang bertiup. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamat.